Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Hari ni Abang nak ceritakan dua lagi cerita. Cumanya cerita kali ini adalah daripada sepasang suami isteri. Abang mulakan cerita pertama dengan pengalaman suami, diikuti cerita kedua dengan pengalaman isteri. Sebenarnya Abang nak tambah lagi satu lagi cerita untuk jadikan 3 cerita lengkap. Cumanya cerita yang ketiga tu tak ada kaitan dengan suami isteri ni. Jadi abang rasa hari ni adalah channel khas untuk mereka suami isteri yang dah menjumbangkan cerita, iaitu Azim dan Saloma. Abang mau terima kasih abang ucapkan sangat-sangat sebab cerita kali ini dua-duanya berkenaan jalan yang ada di negeri Sabah. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah jomlah kita semua-semua berdoa sama-sama. Moga Allah panjangkan umur, berikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan dalam urusan dunia dan juga urusan beribadah dunia dan akhirat, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita minta dulu kan, sama ada Allah nak bagi, kita kena bersangka baik, Allah akan makbulkan semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, jom abang teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang lelaki namanya Azim, berlaku pada tahun 2022. Boleh kata antara yang berlaku baru-baru lagi berlaku. Kiranya macam awal tahun hari tu berlaku. Tapi sebenarnya abang lupa nak tanya waktu perbualan telefon tu, Azim ni sebenarnya kerja apa? Betul-betul abang tak ingat. Tapi ceritanya seolah-olah macam Azim ni bekerja sebagai salah seorang penjual kereta. Kalau tak silap abang lah, cerita dia macam ni. Azim ni duduk dekat Keningau. Pada satu hari, dia dapat tempahan kereta baru dari seorang cikgu yang duduk dekat Ranau. Dua-duanya dekat Sabah. Jadi selepas proses pembelian kereta tu berjalan dengan lancar, dan pada hari yang ditetapkan, Azim kena hantar kereta yang dibeli oleh customernya ke Ranau. Dengan kata lain, dia perlu menghantarnya kereta itu tepat pada tarikh yang ditetapkan, yang dipersetujui oleh customer. Dan pada waktu tu customernya adalah seorang cikgu, katanya daripada Semenanjung, dan dia mengajar di satu sekolah di pendalaman Ranau. Jadi pada hari nak mengantar kereta tu, Azim kata dia dah berpakat dengan 2 orang lagi budak office dia. Dengan kata lain, Azim akan membawa kereta customer. Pada masa yang sama, 2 orang kawan dia akan bawa satu lagi kereta. Dia orang kiranya macam bergerak bersama-sama lah, menunda-nunda kereta. Tujuannya, bila dah sampai dekat tempat customer, kereta tu akan diserahkan kepada customer. Azim akan naik kereta dengan kawan-kawan dia balik semula ke Keningau, balik semula ke office. Macam itulah cadangannya. Jadi Azim kata dia ni ada satu sifat, iaitu kalau dia bawa kereta customer, terutama kereta baru, dia tak berani nak bawa laju-laju. Pertama, sebabkan takut kalau aksiden. Yang kedua, kereta ni masih lagi baru, jadi belum ada lagi sejarah perjalanan. Enjin pun baru. Macam kita baru lepas bangun tidur, tiba-tiba nak kena berlari, memang tak boleh. Kita kena berjalan slow-slow dulu, bagi warm up dulu. Kereta pun macam tu juga. Jadi dia kata pada hari yang ditetapkan pukul 10 pagi, diorang pun bertiga bertolak daripada Keningau ke Ranau. Kalau mengikut daripada perkiraan, perjalanan tu hanya mengambil masa lebih kurang 1 jam, 1 jam lebih sikit aja. Sebabnya jarak di antara Keningau ke Ranau lebih kurang 113 km. Jadi lebih kurang lah kan, tak adalah jauh sangat. Jadi dia kata waktu dia bertolak tu pada waktu tu pukul 10 pagi. Sebab untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang buruk. Sebabnya jalan di antara Keningau ke Ranau banyak bukit bukau, dan yang paling menakutkan sekali adalah banyak selekor-selekor. Jadi kalau silap-silap hari bulan, kalau tergelincir bawa laju-laju, memang selalunya orang akan jatuh ke gaung. Memang banyak sekali kejadian kemalangan di jalan ini antara Keningau dengan Ranau.
Jadi 10 pagi diorang pun bertolaklah dua kereta. Satu kereta baru dan satu lagi kereta lama bergerak daripada ofis mereka di Keningau nak ke Ranau, dia kata. Jadi Azim, macam abang beritahu tadi, Azim memang tak akan bawa laju, dia akan bawa slow-slow. Jadi dia cakap dengan dua orang lagi kawan dia, kau pergilah dulu, kau memecutlah dulu sampai kat tempat kejadian awal-awal. Aku akan bawa lambat-lambat. Sebabnya kalau aku bawa laju, aku takut apa benda-benda yang buruk berlaku. Dia beritahu kat kawan dia macam tu. Pada masa yang sama, kalau kawan dia dulu sampai dekat Ranau, dengan kata lain, kawan dia akan berjumpa dengan customer. Jadi walaupun Azim ni lambat, tapi customer jumpa dengan wakil syarikat yang lain, dia punya perasaan kepercayaan leganya tu bertambah lah kan. Jadi macam tu lah dia punya proses. Jadi diorang pun berjalanlah daripada Keningau nak ke Ranau. Dan mengikut kata Azim, untuk sampai ke Ranau, mereka akan melalui satu pekan Tembunan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila sampai dekat pekan Tembunan tu, dekat sebelum roundabout, Azim telefon dua orang lagi kawan dia. Tanya, korang kat mana? Waktu tu Azim dah nak sampai dekat pekan Tembunan. Tapi kawan-kawan dia cakap macam ni, kita orang dah lepas dah pekan Tambunan, kau yang slow sangat, takut sangat bawa kereta baru. Gelak-gelak Azim pada waktu tu. Dengan kata lain, officially dia dah kena tinggal dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia dah jauh ke depan. Tak apa, dia kata tak ada masalah. Dia pun teruslah berjalan. Bila dah nak dekat dengan pekan Tembunan tu, dia rasa macam seram sejuk. Bulu roma dia tiba-tiba rasa macam ada yang tak kena. Mengikut kata Azim, kalau dia rasa perasaan macam tu, dia akan selalunya akan mengalami sesuatu yang luar biasa pelik. Memang daripada kecil, itulah yang dia akan rasa. Jadi dia kata bila sampai dekat pekan Tembunan tu, dia akan melalui satu roundabout. Bila melepasi roundabout tu, ni dah masuk seram ni. Bila melepasi roundabout tu, daripada jauh, Azim nampak seorang perempuan pakai kebaya kuning dengan kain batik, cucuk sanggul dekat rambut dan rambutnya disiput cantik. Mula-mula Azim ingat dia ni penari kebudayaan ke apa, tengah-tengah pekan macam ni pukul 10 pagi. Waktu tu pekan dah tak berapa nak sibuk sangat. Tapi perempuan tu berdekatan dengan roundabout dekat pekan Tembunan. Mula-mula daripada jauh Azim tengok macam penyanyi penari kebudayaan. Tapi apa penari kebudayaan buat tengah-tengah roundabout, tengah-tengah pagi kat kawasan-kawasan macam ni. Jadi Azim pun memandulah dalam keadaan slow dan perlahan-lahan. Benda yang sama abang menyebut 2 kali. Bila dia dah dekat dengan perempuan tu, tiba-tiba perempuan tu tahan kereta dia seolah-olah macam nak suruh Azim berhenti. Tapi Azim tak berani nak berhenti. Ada 2 sebab. Satu, dia takut lambat. Yang kedua, dia takut yang itu adalah bukan orang. Maksudnya alam sebelah. Jadi dia pun bawa lah slow-slow, dia melintasi perempuan tu. Selepas dia melintasi perempuan tu, yang jadi peliknya, perempuan tu seolah-olah melayang-layang pergi ke depan kereta Azim dan cuba menahan kereta. Pada waktu tu Azim kata dia betul-betul cuak. Kalau dia terlanggar orang awam macam tu, tak pasal-pasal jadi kes polis nanti. Jadi sempatlah Azimnya mengelak perempuan tu dan dia tak hiraulah perempuan tu melambai-lambai, berkibai-kibaikan tangan. Dia buat tak tahu je. Jadi dia pun teruskan perjalanan dia. Dia pun tengok daripada cermin sisi perempuan tu, bukan cermin sisi lah, cermin tengah. Dia tengok perempuan tu berdiri tegak memandang ke arah dia. Jadi Azim kata dalam hati lah, dia tak boleh nak dia tak boleh nak tolong sebab dia pun dalam keadaan yang perlu lakukan tugas penting. Jadi dia pun teruskan perjalanan. Dia kata jaraknya tak jauh daripada pekan Tembunan nak ke Ranau tu, lebih kurang 40 minit je tinggal dan memang dah dekat sangat. Tiba-tiba keadaan cuaca yang cerah terang benderang tiba-tiba bertukar jadi gelap macam ni. Macam tu. Masa tu Azim tergamam. Kenapa keadaan sekeliling dia boleh gelap? Ada awan besar ke dekat atas? Dia cuba jengah-jengah tengok-tengok ke atas. Tak ada awan besar. Cuma keadaan dia macam, kalau orang-orang Sabah boleh tahu, macam pukul 7. Kalau dekat Sabah, 7 tu dah memang malam.
Sebab kalau dia punya maghrib masuk pukul 6.30. Jadi dia kata keadaannya macam pukul 7. Tak apalah, dia kata dia okey je. Mungkin dia kata walaupun dia tak nampak awan besar dekat atas, mungkin ada awan. Dia okey lagi, dia positif lagi. Dia teruskan perjalanan. Tapi benda kedua yang dia pelik, tak ada satu kenderaan pun yang melintasi, maksud abang bergerak sebelah dia. Pelik pula ayat tu. Maksudnya macam tu. Apa nak cakap melintasi. Bukan melintasi, lebih kurang cuma faham Jadi tak ada sebiji kereta pun pada waktu tu. Selalunya pada waktu pukul 10 pagi, kereta memang banyak. Yang paling ketara sekali adalah lori-lori trailer. Tapi selalunya memang ada. Kali ini tak ada pula. Dia betul-betul pelik. Dia dalam hati dah berkata dah, aku ni termasuk alam lain ke? Okey, fokus, dia kata. Fokus, mungkin awan besar, mungkin memang tak ada kenderaan pada waktu tu. Dia terus genggam steering dia, fokus supaya untuk dia lebih berhati-hati waktu memandu. Waktu dia terlalu fokus ni lah, dia perasan satu lagi benda. Sepatutnya jalan Ranau di antara Keningau nak ke Ranau, jalannya bengkang-bengkok, banyak selekoh, dan juga kiri dekat kawasan tu memang banyak gaung. Dengan kata lain, selalu kemalangan berlaku disebabkan tersalah masuk jalan, masuk dekat dalam gaung. Memang itu selalu sangat berlaku. Waktu tu dia pelik. 3 benda. Yang pertama, tiba-tiba gelap. Yang kedua, jalan dia betul-betul lurus. Yang ketiga, tak ada satu kenderaan pun yang dia jumpa pada waktu tu. Dah tergerak dalam hati dia, jangan-jangan dia masuk dekat alam sebelah. Habis dia tergerak dalam hati, kereta dia jadi berat. Dia cuba tekan minyak sehabis-habisnya. Ini kereta baru, bukan kereta lama, dia kata. Dia tekan minyak sehabis-habisnya, tetap juga kereta dia bergerak sangat perlahan. Tak apa, dia kata dia ada cara lain. Dia cuba selawat Nabi, dia cuba baca ayatul kursi. Tapi yang dia ulang banyak kali adalah bacaan 3 kul. Itu yang dia baca berulang-ulang kali. Dan selepas diulang-ulang kali, tiba-tiba depan kereta dia, betul-betul menghadap dia, adalah kepala lori trailer. Dia sempat mengelak. Sip baik, dia kata, kalau dia tekan minyak juga pada waktu tu, memang mengentam kepala trailer tu. Dan trailer tu pun horn sekuat-kuatnya. Dan waktu tu barulah Azim sedar keadaan bertukar daripada gelap jadi terang semula. Dan dia baru perasan jalan yang dilalui memang bengkang-bengkok, penuh dengan curam. Tapi kenapa tadi jalannya lurus? Dan pada waktu tu dia pandang cermin tengah, dia nampak kereta berderet-deret ke belakang dia. Dengan kata lain, dia bawa kereta pada waktu tu terlalu perlahan, sampai kereta belakang berderet-deret. Nak potong tak boleh, lori banyak melintasi, melepasi. Tak boleh nak motong, dia kata. Jadi waktu tu habis je dia tersedar je, dia rasa macam sah, dia kata. Selalu dia dengar orang-orang yang lalu jalan tu memang ada pengalaman pelik. Tapi dia tak sangka pada hari tu dia juga mengalami pengalaman pelik. Perahlah minyak dia sampai dekat Ranau. Patutnya daripada Keningau nak ke Ranau lebih kurang 1 jam. Kalau bertolak daripada pukul 10 sampai mesti pukul 11 lebih sikit. Tapi kali ni sampai pukul 2 petang. 11, 12, 1, 2. 4 jam. Pukul 2 petang baru sampai Ranau. 4 jam sampai dekat Ranau. Kawan dia bukan maki lagi dah. Segala macam binatang keluar daripada mulut. Marah betul kawan dia waktu tu. Ada 2 kawan kan. Seorang tu marah betul. Nasib baik pada waktu tu customer belum datang. Kalau customer dah datang, kereta tak sampai-sampai, tak akan mengamuk customer. Dia kata, nasib baik customer belum datang. Dalam perjalanan, kata customer dia lambat sikit. Marah kawan dia. 4 jam aku tunggu kau. 7 teh tarik aku minum, tak juga sampai-sampai. Kau ke mana? Dia kata.
Tapi pada waktu tu Azim tak berani nak cerita, dia cuma cakap dia sesat. Dia ada hal dan tiba-tiba dia sesat. Tapi kawan dia lagi seorang pelik. Dia pandang Azim seolah-olah Azim ada sesuatu yang mengekori dia, yang ikut dia. Jadi tak lama lepas tu customer datang dan diorang pun serahkanlah kereta. Lepas serahkanlah kereta, diorang pun nak bertolak balik daripada Ranau balik ke Keningau. Pada waktu tu Azim duduk depan dengan kawan dia seorang lagi. Tapi seorang lagi kawan dia yang ikut duduk belakang tak bercakap. Azim tegur juga, kau ni kenapa tiba-tiba tak bercakap? Tapi kawan dia kata, tadi kau main galak, dia bercakap, dia senyap pula. Lepas tu diorang pun sampailah dekat Keningau. Bila sampai dekat Keningau, rupa-rupanya kawan dia dah demam. Bila kawan dia dah demam, okeylah. Dia tanya kenapa demam. Dia kata nanti aku cerita. Dia kata okey. Jadi baliklah rumah masing-masing petang tu. Kawan yang tadi tu demam tu nganjur 3 hari dia demam. Selepas habis dia demam, dia balik semula ke ofis. Barulah Azim dapat cerita kenapa pada waktu tu dia senyap. Okey. Lepas tu kawan dia cakap, aku tahu sebenarnya bukan engkau ada urusan, bukan engkau sesat. Engkau termasuk dekat alam sebelah. Tapi Azim tanya macam mana kawan dia tahu. Sebenarnya masa kau mula-mula sampai ke Ranau, kita orang tengah minum pada waktu tu, aku nampak ada seorang perempuan berbaju kuning, berkain batik, bercocok sanggul ikut dekat belakang kau. Waktu tu Azim terkejut sangat-sangat sebabnya dia tak cerita pun kat siapa-siapa. Tapi macam mana kawan dia boleh tahu? Mujurlah, dia kata sejak daripada tu memang dia lebih berhati-hati bila lalu jalan tu. Dan tak ada kejadian-kejadian pelik. Cuma satu yang dia bersyukur sangat-sangat. Kalaulah umur dia tak panjang, pada waktu tu dia boleh kemalangan. Sebab yang dia nampak jalan lurus, tapi sebenarnya jalan bengkang-bengkok, kiri dan kanan ada gaung. Cerita kedua pula berlaku pada tahun 2018, diceritakan oleh bini Azim. Pengalaman dia dengan Azim, tapi lebih kepada pengalaman dia. Cerita ni pun pelik juga. Berlaku dekat Jalan Kimanis pada waktu tu mereka ni suami isteri dalam perjalanan daripada Beaufort, daripada kampung diorang lah nak ke Keningau. Jadi daripada Beaufort nak ke Keningau, diorang akan lalu satu jalan namanya Jalan Kimanis. Dia kata dekat jalan tu memang ada satu legenda yang semua orang tahu, iaitu kalau kita memandu waktu malam ataupun waktu senja, sesiapa yang ternampak perempuan yang bawa bakul di bahu, dan kalau nampak lebih baik berhenti, sebab kebanyakan orang yang teruskan perjalanan selepas nampak perempuan bawa bakul tu, kebanyakan daripada mereka akan aksiden. Walaupun tak ada kemalangan jiwa, tapi kalau kereta kemik pun hati pun jadi kemik jugalah kan. Sedih juga. Ceritanya, Azim, nama isteri Azim ni namanya Saloma. Saloma cerita pada waktu tu 2018 dia balik daripada kampung suami dia dekat Beaufort nak ke Keningau. Dalam perjalanan lalu Jalan Kimanis, pada waktu tu lebih kurang pukul 7. Dengan kata lain dah gelap, sebabnya Sabah akan mula gelap sejak bermula dari pukul 6.30. Abang susunan ayat abang kalang kabut sikit Jadi dia kata waktu dekat lalu jalan tu, dia pelik lah. Dia kata, dia cakap dengan suami dia, kenapa rumah-rumah dekat sini berjarak agak jauh? Kan bahaya kalau nak ada emergency ke apa ke. Jadi bila bini dia cakap macam tu, suami dia pun betul juga kenapa jalan rumah dekat sini jalannya jauh-jauh. Lepas tu suami dia buat lawak, kalau kena kampung ni diserang zombie, susah nak menyelamatkan orang. Dia kata, gelak-gelak lah Saloma, gelak lah bila suami dia buat lawak. Dia kata, tapi dia cakap dengan suami dia, janganlah cakap macam tu. Dia kata, takut juga jalan ni kan ada legenda perempuan yang membawa bakul. Dia kata, habis dia cakap macam tu, suami dia pun sambung. Suami dia cakap, macam mana kalau kita tiba-tiba nampak perempuan bawa bakul, nak berhenti ke tidak? Tapi kata Saloman, tak payahlah berhenti, jalan je lah, sebab sekarang pada waktu sekarang dah gelap. Dia kata bahaya. Habis saja dia orang berborak pasal perempuan bawa bakul, tiba-tiba dia orang nampak daripada jauh perempuan bawa bakul.
Pada waktu tu suami pandang Salomah, Salomah pun pandang suami. Kita nak buat apa? Tapi suami dia kata, tak apa, kita selawat Nabi banyak-banyak, kita teruskan perjalanan, insya-Allah tak ada apa-apa. Diorang pun teruskan perjalanan. Bila lebih kurang 10 minit selepas melintasi perempuan tu, lupa abang nak beritahu, perempuan tu betul-betul bawa bakul, tapi dia punya keadaan dia memang seperti orang-orang zaman dulu. Bukannya pakai jean, pakai t-shirt, tak. Dia memang orang perempuan yang bawa bakul, tapi memang klasik. Dan dia memang tahu legenda tu memang selalu orang cakap. Jadi dia melintasi perempuan dia. Dia tengoklah perempuan tu. Memang dia nampak perempuan tu, cuma dia tak nampak mukanya. Mukanya agak blur sikit. Lepas 10 minit melintasi perempuan tu, tiba-tiba dia orang melintasi satu kawasan yang ada unggun api yang menjulang tinggi besarnya. Dan sebelah unggun api tu ada seorang lagi perempuan yang bentuknya macam seram-seram sikit dan berdiri betul-betul dekat dengan api. Pada waktu tu Salomah sempat cuit laki dia. Abang tengok, perempuan tu duduk sebelah api, dia tak takut ke rambut dia terbakar? Dahlah rambut panjang, bajunya bergeloboh-geloboh. Kalau disambar di api terbakar juga nanti. Tapi waktu Salomah cakap macam tu, suami dia terus cuit Salomah. Seolah-olah dia suruh Salomah berhenti bercakap. Dan tapi waktu tu Salomah tak terfikir, dia pun cakap lagi, kesiannya perempuan ni, kalaulah terbakar baju dia dengan kain dia, kan tak pasal-pasal masuk hospital. Habis dia Salomah cakap macam tu, tak semena-mena perempuan tu terbang ke arah dia. Tapi Salomah cakap waktu tu dia tak nampak perempuan tu terbang. Dia nampak perempuan tu berlari ke arah dia dan berhenti dekat tepi jalan menunggu kereta mereka melintasi depan dia. Waktu tu Salomah cuak dalam hati dia. Lajunya perempuan yang berjalan. Macam mana boleh laju sangat? Dia tanya dengan suami dia, abang nampak tak perempuan tu berjalan? Suami dia sekali lagi cubit. Dengan kata lain, senyap, jangan tegur. Macam tu lah lebih kurang. Tapi nak cakap tak boleh. Cubit dulu. Menggesek-gesek lah. Salomah marah lah sebab suami dia 2 kali cubit. Apa salahnya? Dia tegur je pun. Dia bukan buat apa-apa pun. Okey, jadi teruskanlah. Diorang terus perjalanan melintasi perempuan tu. Bila dah melintasi perempuan tu, suami dia suruh Salomah baca sama-sama Ayatul Kursi, selawat Nabi dan juga 3 kul. Salomah pun tak macam ikut je lah apa yang suami dia cadangkan, dia pun bacalah. Bila dia baca, dah sudah dia baca, diorang pun tak lama tu sampailah rumah. Bila sampai ke rumah tu, Salomah pun tanya dengan suami dia, kenapa 2 kali cubit dia, marah tau dia kata. Satu, suami dia beritahu, jangan tegur. Kan dah tahu jalan ni kalau nampak orang perempuan bawa bakul, jangan ditegur. Kenapa awak tegur? Dia kata, saya tak nampak pun benda tu macam makhluk alam sebelah. Saya nampak benda tu macam manusia biasa je. Suami dia kata, awak perasan tak perempuan yang berserabai-serabai berdiri sebelah api tu, dia menuju ke arah kita selepas awak cakap kesian kan nanti kepala dia terbakar. Betul kata Salomah, memang dia cakap macam tu, tapi dia kan berlari. Berlari celah mananya? Awak nampak tak sebenarnya dia terbang ke arah kita? Oh, dia terbang ke? Saya tak nampak pun kata Salomah. Yang saya nampak macam berlari. Sebabnya ini kan waktu siang, ni bukan waktu malam. Ini kan waktu awal malam, bukannya waktu tengah malam. Masih lagi pukul 7. Masih lagi ada mega-mega mendung macam tu. Bukannya tengah malam pukul 12. Tapi suami dia cakap tetap juga bahaya. Yang dia datang ke arah kita tu terbang. Apa benda yang terbang? Kalau dah perempuan rambut panjang, serabai-serabai, lepas tu pakai baju terkibai-kibai. Agak-agak apa yang terbang macam tu? Jadi Salomah pun senyumlah. Nak cakap takut, tak cakap maksudnya suami dia marah lah. Jadi itu peristiwa yang dia ingat sampai ke sudah tentang pengalaman mereka berdua lalu dekat Jalan Kimanis, balik daripada Beaufort nak ke Keningau.
Hari ni abang sampaikan 2 je cerita sebabnya abang nak bagi special pada mereka suami isteri Azim dan juga Saloma. Tapi mengikut cerita yang abang dapat, mereka berdua dah kahwin lebih daripada 5 tahun tapi belum lagi dikurniakan cahaya mata. Abang doakan sangat-sangat, ya Allah Tuhanku, mogalah mereka berdua cepatlah diberikan cahaya mata menjadi peneman penyeri hidup berumah tangga. Abang doakan kalian berdua. Marilah kita doakan sama-sama, ya. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga tahun depan ke tahun ni ke Saloma mengandung, dapatlah dia orang keceriaan baru. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini ada pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Terima kasih dah yang membelikan baju nak dijadikan cerita, baju dan juga sambal lara masih lagi jualan, masih lagi ada. Alhamdulillah sangat-sangat, sebab sambal tu kan abang buat untuk membantu kawan abang perubatan buah pinggang kan. Lepas tu perapan sate juga dah sold out. Untuk round pertama sold out, tapi tak banyak lah. Sold out round pertama tu 60 paket, sold out round kedua pun 60 paket. Memang tak boleh nak buat bajak, nak jaga supaya semua yang membeli dapat rasa resepi mak ayah abang buat. Itu je. Dan bila abang tengok daripada komen perapan sate tu, abang pula yang rasa seram. Komennya tak sedap sangat lah bunyinya. Sebenarnya lidah kita ni berbeza-beza. Kadang-kadang ada yang orang rasa sedap, ada kadang-kadang ada yang rasa kurang. Tapi tak kisahlah, perbezaan lidah tu kan memang sesuatu yang baik kan. Kalau semua orang rasa benda yang sama, berebut pula dengan satu makanan. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.